Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda, pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana khasnya. Selamat datang ke RBM Radiator TV channel ini. So, channel satu-satu channel yang membawakan kepada anda berkenaan dengan sistem penyejukan enjin kereta ataupun sistem radiator kereta ini secara khususnya. Okey, untuk sesi kali ini, RBM mungkin akan berkongsikan kepada anda berkenaan dengan coolant APM. Okay, jenis APM ini. So, ramai sebenarnya yang bertanyakan kepada RBM, bagus ke coolant ni? Boleh ke digunakan? Selamat ke digunakan untuk kereta kita? Okey, yang RBM akan kongsikan kepada anda. Dan mungkin sedikit juga RBM akan membuat short review terhadap coolant jenis APM ini. Seperti biasa, RBM akan melakukan mixture test, iaitu kita nak check coolant APM ini cukup tak dia punya mixture dia, ataupun dia punya ethylene glycol dia, kandungan di dalam coolant ini adakah dia standing dengan coolant-coolant yang popular yang berada di pasaran. So, anda kena tonton sesi video daripada RBM ini sampai habis. So, jangan skip video-video daripada RBM. Diikuti jika anda skip. Ada mungkin nanti di kalangan anda ada salah pemahaman yang mungkin apa yang RBM ingin cuba sampaikan kepada anda. Okey? Okay, sebenarnya sebelum ni ramai yang bertanyakan kepada RBM tentang coolant APM ni. Adakah ia bagus, ataupun selamat digunakan? Adakah kualiti dia standing dengan coolant-coolant yang popular yang berada di pasaran sana? So, yang RBM akan melakukan testing ataupun test menggunakan coolant tester ini. Okay, so kepada anda yang mungkin dah biasa menonton video-video daripada channel RBM Radiator TV ni, so anda sudah familiar dah dengan tools coolant tester yang RBM gunakan ini. Tapi kepada anda yang mungkin baru pertama kali menonton video RBM, so RBM akan tunjukkan nanti demo sedikit untuk bagaimana kegunaan coolant tester ini. So, dekat sini kita akan test dahulu. Kita akan test air biasa saja. Okey, kita akan tuang sini. Ni air. Dan di sini kita akan tuangkan coolant APM ini. Okay. Dia berwarna merah Kalau kita lihat kat sini, coolant APM ni berwarna merah. Kebiasaannya kepada anda yang mungkin baru pertama kali melihat coolant jenis APM ini. Okey, so ini air biasa tadi. Okey, dan ini coolant. Ini coolant pure coolant raw yang kita belum campurkan dengan air lagi. So, nanti kita akan dapat tahu berapa sebenarnya bacaan dekat gauge ni. Okay, so kalau kita test dahulu, ini adalah air biasa. Kegunaan tools ini sebenarnya dia boleh mengesan kandungan ethylene glycol di dalam coolant ataupun di dalam campuran air dengan coolant tu tadi. Berapa persen ataupun berapa peratus coolant, berapa peratus air. So, coolant tester ni dia akan dapat detect nanti. So, okay, cara guna dia senangnya macam seperti biasa. Okay, anda perlu masukkan segala cecair ke dalam gauge ni. Contoh dia, kita test dahulu. Ini air biasa saja. So, anda lihat kat sini. Kandungan air cecair mesti penuh dalam gauge ni. So, okay, anda lihat ni air sahaja. So, anda perhatikan needle ataupun jarum berwarna merah ni. Okay, dekat sini. So, jarum tu berada di bawah Okay, dia tak naik. Okay, ini kepada anda yang baru pertama kali menonton So, kepada anda yang dah pernah tonton video RBM, so no problem lah. Anda mungkin tunggu nanti result dia ataupun keputusan dia seterusnya. Okay, so anda lihat kalau air biasa saja, needle ni ataupun jarum ni berada di kosong. Okay, bermaksud 0 degree Celsius boiling point dia. So, memanglah air sahaja sebenarnya boiling point dia kosong, dia dah beku dah. Okay, so okay, kita test dah air. So, sekarang kita test pula. Ini adalah coolant tadi, coolant raw daripada APM ni tadi. Okay, so kita test. Sama juga proses dia, kita perlu penuhkan. Okay, so anda lihat kat sini needle yang warna merah ni mungkin agak susah sikit nak nampak lah sebab
coolant ni pun warna merah, needle ni pun warna merah, jarum tu warna merah. Tapi anda perhatikan betul-betul lah, Albion close up sedikit. Okey, anda nampak lihat jarum needle ni maksimum dah. Dia berada di panggil santak meter lah. Okey. Ini bermakna coolant raw lah. Coolant pure. Sebab ni kandungan ni 100% coolant. Dia tak campur dengan air. Sebab tu bacaan dia akan pergi kepada maksimum atas sekali. So ini cara ni juga sebenarnya boleh kesan ataupun anda boleh tahu sama ada coolant ni original ataupun sebaliknya. Yang Albion dah kongsikan kepada anda di dalam channel Albion Radiator TV ini juga, macam mana kita nak tahu coolant tu tiruan ataupun dia original. Kalau macam ni, bacaan dia maksimum ni, so okey lah, confirm lah coolant ni original. Dan coolant ni 100% raw coolant, dia tak dicampurkan dengan air lagi. So okey, ini sebenarnya bacaan dia akan jadi maksimum. Sebab ini coolant pekat kita tak campurkan dengan air lagi. So okey, jelas Okey, setakat ni okey. Kita tak jumpa sebarang lagi yang pelik-pelik berkenaan dengan coolant APM ni. Kalau diikutkan samalah dengan coolant-coolant yang popular yang berada di pasaran yang mungkin RBM dah kongsikan kepada anda sebelum-sebelum ini. So okey, ni tadi itulah bacaan dia coolant raw. Kalau biasa kita test pakai coolant tester ni, dia akan jadi dia pergi maksimum lah. Dia tak boleh, maknanya dia punya bacaan tu error atas sekali. Sebab kandungan dia 100% coolant ataupun pure coolant pekat lagi, kita tak campur dengan air. Dan kita dah test tadi air, kalau air kita letak saja dalam gauge tu, dia tak naik langsung. Itu menunjukkan tak ada kandungan ethylene glycol di dalam cacar air tadi, iaitu air saja. Sebab itu bacaan dia tadi 0 degree Celsius. Sebab itu sebenarnya takat beku air 0 darjah Celsius dia akan beku. Kalau coolant ni macam tadi dia dah naik sampai maksimum tu, kalau anda letak dalam fridge pun, coolant pekat ni, raw ni, dia tak akan beku. Okey. Itu sebenarnya yang dimaksudkan salah satu fungsi coolant sebenarnya tentang coolant APM ni. Sebenarnya apa mixture yang direkomend oleh pengeluar coolant ini, iaitu 50% air dan juga 50% coolant. Itu sebenarnya mixture ratio untuk coolant jenis APM ini. So okey, dekat sini dia memang boleh dikatakan dia lebih kurang lah dengan coolant-coolant yang berada di pasaran, yang berada di market sana. Okay, so mixture dia 50-50. Dan kita akan test juga berapa bacaan dia sebenarnya. Adakah ia mendapati spek yang seperti yang telah ditetapkan oleh pengeluar kereta anda, iaitu 50% air dan juga 50% coolant. So dekat sini kalau kita lihat, ataupun kita akan letak dekat sini 50%, kita akan letak sama banyak. Contoh, ni 50% air. Dan ini kita akan cuba letak sini 50% coolant. Okey. Lihat So bermaksud kandungan coolant sikit lagi. Okey. So bermaksud kandungan air dan kandungan coolant sama Okey, so dekat sini kita akan cuba campurkan dua jenis coolant ni. Kita akan campurkan air dan coolant ni. So nanti berapa dia punya bacaan ni. Contoh dia kalau macam ni, kita ambil air ni, kita campurkan dengan coolant ni. So dan nanti kita akan test menggunakan coolant tester ni sekali lagi. So okey, lihat. Perhatian anda kena penuhkan dia punya kandungan cair dalam gauge ni. So nanti baru dapat bacaan yang tepat. Kalau dekat sini bacaan dia lebih 131 ni anda lihat coolant jenis APM ini lebih 131 dah. So sebenarnya dalam spek lah, bermaknanya lebih lagi daripada spek. Spek biasanya 129 hingga 131. Tapi coolant APM ni bila kita campurkan 50-50 air dan coolant, dia akan jadi pergi kepada 131 lebih sikit. Mungkin dia pergi kepada 132. Okay, coolant jenis APM ni. So anda dapat lihat ini needle ni. Okay, dia naik pergi kepada sana. Ni kita dah campurkan tadi 50% air dan juga 50% coolant. Inilah dia punya result dia. Mungkin 132 ataupun lebih sedikit. Okey? Jelas?
So itu kata simple testing yang RBM lakukan berkenaan dengan coolant jenis APM ni. So kita dah lakukan tadi check kepada coolant raw ni. So bermakna original lah, dia tak tiruan lah, sebab bacaan dia tu dah error dah, dia out of meter dah. Dan juga kita dah check tadi air berapa, anda dapat lihat sendiri tadi berapa reading, ada tak naik langsung dah gauge dekat coolant tester tu. So dan ini tadi yang kita dah lakukan test tadi, 50% air dan juga 50% coolant ke dalam campuran ni tadi. Dan kita dah test juga tadi, bacaan dia lebih kurang dalam 132 darjah Celsius, dia punya boiling point dia. So ini yang seperti yang direkomend oleh pengeluar coolant ni, 50% air dan juga 50% coolant. Kalau untuk pengetahuan anda juga, apa maksud boiling point tu? Bermakna air ni ataupun air yang kita dah campurkan dengan coolant ni, kalau kita didihkan dia ataupun kita masak dia, dia lebih lagi, dia tak, kata kebiasaannya takat didih air adalah 100 darjah Celsius, dia dah start menggelegak. Tapi kalau coolant kita dah campurkan dengan air ni, so dia akan jadi, boiling point dia akan jadi lagi tinggi. Bermakna takat didih cecair ni akan jadi lebih tinggi, dia akan lebih daripada 131 darjah Celsius. Dan juga tadi apa maksud tadi, kalau air tadi dia pergi kepada, dekat gauge ni tadi dia pergi kepada 0 degree, bermakna memang air sajalah, dan takat beku dia pada 0 darjah Celsius. Coolant yang kita dah campurkan dengan air ni tadi, dia akan pergi lagi. Kalau kita baca dekat takat beku dia, bermakna dia boleh pergi kepada minus ataupun negatif 45 degree. So maknanya cecair ni, coolant yang dia campurkan dengan air ni masih tak beku lagi. Sebab itu sebenarnya kalau dengar-dengar musim sejuk, salah satu fungsi coolant adalah sebagai anti-freeze, anti beku. Sebab kita tak nak pagi-pagi nanti nak pergi kerja, start enjin kereta, coolant beku di dalam sistem. Sebab itu perlu coolant. Dan kebiasaannya untuk negara musim sejuk, mixture coolant kebiasaannya akan lebih tinggi berbanding dengan air. Ini untuk yang direkomend oleh negara kita Malaysia, negara kita yang bercuaca panas ni. Sebab itu disarankan, coolant manufacturer ni sarankan 50% air dan juga 50% coolant. Itu adalah yang telah direkomendkan ataupun disarankan. Itu tadi sedikit orang kata keputusan daripada hasil test yang simple lah, yang menggunakan coolant tester tadi tu. Berkenaan dengan coolant APM ni. Dekat situ apa yang mungkin sedikit impress daripada RBM berkenaan dengan coolant APM ni, iaitu anda lihat sendiri tadi, bacaan dia melebihi daripada 131 degree boiling point dia. Bila anda campurkan 50% air dan juga 50% coolant seperti yang disarankan oleh pengeluar coolant ini. Boleh dikatakan not bad. Dan ada juga mengatasi ada separuh coolant yang popular yang berada di pasaran sana. Sebab itu ini RBM juga berpengalaman agak lama berkenaan dengan coolant APM ni. So coolant ni memang boleh digunakan, selamat digunakan untuk kereta anda. Seperti yang sebelum-sebelum ini yang RBM dah sampaikan kepada anda dan kongsikan kepada anda, coolant sebenarnya yang lebih penting adalah mixture coolant yang betul ke dalam sistem radiator kereta anda. Itu yang boleh menyebabkan ataupun yang boleh mengelakkan sistem radiator kereta anda daripada berkarat. Contoh dia, radiator kereta anda besar tapi anda hanya menggunakan satu botol sahaja coolant, itu yang lama-kelamaan kandungan air lebih daripada coolant di dalam sistem, itu yang boleh menyebabkan sistem radiator kereta anda berkarat teruk dan akhirnya akan menyebabkan radiator kereta anda tersumbat. Apabila radiator tersumbat ni, dia akan mengakibatkan enjin kereta anda overheat. Langkah awal yang kita perlu ambil adalah penjagaan coolant dengan betul. Kita kena flush coolant ataupun ganti coolant mengikut mileage yang telah disarankan oleh pengeluar kereta anda. Itu adalah yang lebih selamat. Sebab itu di dalam channel RBM Radiator TV ni, kalau anda lihat, banyak RBM bawakan berkenaan coolant. RBM selalu tekankan berkenaan dengan coolant. Kena jaga coolant kereta anda, jangan tak guna coolant. Tukar coolant ikut mileage yang telah disarankan, supaya kita dapat mencegah perkara yang lebih buruk lagi berlaku terhadap sistem radiator kereta kita. So ini sedikit sebanyak perkongsian RBM untuk sesi kali ini berkenaan dengan coolant APM ni. So anda dapat nilai sendiri daripada uji kaji yang telah RBM lakukan ini, uji kaji simple yang RBM dah lakukan ini. Anda sendiri akan dapat jawapannya nanti. So ini antara coolant yang juga boleh dikatakan not bad,
yang berada di pasaran. Walaupun kewujudan dia kurang popular di kalangan anda mungkin pemilik-pemilik kereta yang berada sana. Sebab kadang-kadang memang susah kita nak cari coolant APM ni. Tak semua kadang-kadang kedai-kedai spare part ada menjual coolant APM ni. Dia hanya adalah distributor yang tertentu saja yang ada menjual coolant jenis APM ini. Okey, so tapi kemudian mungkin kalau kepada anda yang ingin mendapatkan coolant APM ni, so anda boleh terus hubungi di link yang kami berikan ini. So untuk anda mendapatkan coolant APM yang original daripada RBM Radiator ni. Okey, mungkin setakat di sini saja perkongsian RBM untuk sesi kali ini. So jika anda rasa anda sentiasa dapat belajar sesuatu yang baru daripada video-video RBM ini, so anda jangan lupa subscribe YouTube channel kami ini serta tekankan notification supaya anda tidak terlepas segala video-video terbaru yang RBM akan bawakan di masa-masa akan datang. Dan juga anda jangan lupa like video ini dan sharekanlah kepada lebih ramai lagi pemilik kereta yang berada di luar sana supaya mereka juga lebih jelas tentang sistem penyejukan enjin kereta ini ataupun sistem radiator kereta ini untuk anda jaga dengan sempurna dan teliti. Okay, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah radiator, tanya RBM.